Assalamualaikum semua. Jumpa lagi kita pada hari ini untuk belajar matematik tahun 3 di bawah tajuk bundar nombor hingga ribu terdekat. Jom kita belajar. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama. Bundarkan 1362 kepada puluh terdekat. Untuk itu kita tengok rajah yang diberi. Rajah ini bermula dengan 1360, kemudian 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 dan akhir sekali hujungnya 1370. Baik, kedua-dua nombor ini 1360 dan 1370 adalah nilai tempat yang kita akan bundarkan nombor-nombor yang berada di bukit-bukit ini. Contohnya 1361. Bila kita bundarkan, maka dia lebih hampir kepada 1360. Begitu juga dengan 1362, 1363 dan 1364. Semuanya lebih hampir kepada 1360. Tetapi berbanding pula 1365, 1366, 1367, 1368 dan 1369. Nombor-nombor ini pula lebih hampir kepada 1370. Jadi, sekarang berbalik kepada soalan kita, bundarkan 1362 kepada puluh terdekat. Sekarang cikgu nak kamu cari di manakah nombor 1362. Ya, 1362 berada di sini. Jadi, bila kamu tengok rajah ini, 1362 lebih hampir kepada 1360 atau 1370. Ya, betul. 1362 lebih hampir kepada 1360. Jadi, 1362 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 1360. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan pula cara nak bundarkan 1362 menggunakan garis nombor. Seperti mana yang kamu nampak di sini, garis nombor ini bermula dengan 1360. Kemudian 1361, 1362, seterusnya 1370 berada di penghujung garis nombor ini. Seperti yang kamu nampak, 1362 terletak di antara 1360 dengan 1370. Jadi, 1362, bila kita tengok pada kedudukan garis nombor ini, 1362 lebih dekat dengan 1360. 1362 lebih hampir kepada 1360. Jadi, bila kita nak bundarkan 1362 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 1360. Sebab apa? Sebab 1362 berada hampir dengan 1360. Baiklah, kita tengok contoh yang ketiga, iaitu bundarkan 1350 kepada ratus terdekat. Tengok garis nombor. Garis nombor ini bermula dengan 1300. Kemudian di tengah-tengahnya 1350 dan di penghujung garis nombor ini ialah 1400. Bila kita tengok di sini 1350. Okey. Pada garis nombor ini, 1350 berada di tengah-tengah. Jadi, 1350 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 1400. Sebab apa? Kerana 1350 lebih hampir kepada 1400. Untuk contoh yang keempat ni, kita ada gambar tinggi Gunung Kinabalu iaitu 4095 meter, di mana kita nak bundarkan ketinggian Gunung Kinabalu ini kepada ribu terdekat. Okey, mari kita tengok garis nombor yang diberikan. Garis nombor ini bermula dengan 4000, kemudian dimasukkan 4100,
4,200, 4,300, 4,400, 4,500 berada di tengah-tengah ini. Seterusnya, 5,000 berada di hujung garis nombor ini. Baik, di antara 4,100 dan 4,000 ada nombor 4,095. Bila kamu tengok kedudukan nombor 4,095 ini, lebih hampir kepada 4,000 atau 5,000 kalau kita nak bundarkan kepada ribu terdekat. Ya, 4,095 lebih hampir kepada 4,000. Jadi, 4,095 dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 4,000. Okey, kita dah belajar cara nak bundar menggunakan garis nombor. Sekarang, cikgu nak ajar kamu cara nak bundar dengan cara mengenal pasti jiran miskin ataupun jiran kaya. Okey, yang pertama sekali ialah mengenal pasti nilai tempat yang dikehendaki. Tengok pada soalan, soalan hendak kita bundarkan kepada apa? Adakah kepada ratus, kepada puluh, kepada ribu. Kemudian kita bulatkan tempat yang soalan kehendaki, iaitu sama ada puluh, ratus ataupun ribu terdekat. Kemudian kita kena pasti jiran yang di sebelah nombor yang kita bulatkan itu, jiran itu kaya ataupun jiran yang miskin. Jiran yang kaya ini perlu sedekah satu atau tambah satu tempat ataupun nombor yang kita bulatkan tadi. Tetapi jika jiran itu miskin, maka jiran itu tidak perlu tambah atau sedekah apa-apa. Okey, jom cikgu tunjukkan cara atau proses untuk mengenal pasti jiran kaya atau jiran miskin. Okey, sebelum cikgu ajar kamu cara nak bundar menggunakan cara yang kedua ini, mari kita tengok dulu apakah jiran miskin dan apa pula jiran kaya. Jiran miskin terdiri daripada sifar, 1, 2, nombor 3, nombor 4. Manakala jiran kaya pula terdiri daripada nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 dan nombor 9. Okay, mengikut konsep orang kaya, mestilah selalu menderma. Jadi, jiran yang kaya ini perlu tambah satu atau memberi satu kepada nombor yang kita bulatkan. Okay, jom cikgu tunjukkan caranya. Okey, jom cikgu tunjukkan caranya. Bundarkan 1,678 kepada puluh yang terdekat. Okey, kita tulis dulu nombor tersebut, 1,678. Baik, seperti yang cikgu katakan tadi, kita kena pastikan soalan ini berkehendakkan kita bundarkan kepada apa. Sekarang soalan berkehendakkan kepada puluh terdekat. Jadi, di manakah rumah puluh? Maka kita bulatkan rumah puluh. Iaitu rumah puluh ialah nombor 7. Jadi kita bulatkan nombor 7 yang berada pada tempat puluh. Kemudian kita lihat pula jiran di sebelah kanan. Nombor 8 ini. Jiran di sebelah kanan selepas kita bulatkan tu, kita tengok jiran. Jiran ini kaya atau miskin? Seperti yang cikgu katakan tadi, jiran miskin ialah sifar, 1, 2, 3 dan 4. Jiran kaya pula ialah 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi, nombor di belakang ini ataupun jiran di sebelah kanan ini adalah nombor 8. Maka nombor 8 berada di sini, iaitu jiran ini adalah jiran kaya. Apa jiran kaya perlu buat? Jiran kaya ini perlu tambah satu kepada nombor yang dibulatkan. Jadi, sekarang, selepas kita bundarkan atau selepas kita tambah satu pada nombor yang kita bulatkan, maka nombor jiran itu sendiri akan automatik menjadi sifar. Okay, 7 tambah 1 menjadi 8. 6 kekal sebagai 6 dan 1 kekal sebagai 1. Jadi, 1,678 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 1,680. Okay, tengok contoh yang kedua pula, iaitu
bundarkan 5,342 kepada ratus terdekat pula. Baik, kita tulis dulu nombor tersebut, 5,342. Tengok pada soalan, dia berkenalkan kita bundar kepada tempat apa? Tempat ratus kan? Jadi kita gariskan ratus terdekat. Maknanya kita nak cari pada nombor ini manakah tempat ratus. Nombor manakah yang berada pada tempat ratus? Jadi tempat ratus ialah nombor 3. Maka kita bulatkan nombor 3 iaitu nombor yang berada pada tempat ratus. Sekarang kita tengok pula jiran sebelah kanan iaitu 4. Jiran selepas kita bulat tu, kita tengok jiran dia sebelah kanan ya. Jadi jirannya ialah 4. Okey, jiran ini miskin ke kaya? Okey, jiran miskin apa? Sifar, 1, 2, 3 dan 4. Okey, jiran kaya pula 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi nombor 4 ini adalah jiran miskin. Orang miskin tak perlulah nak menerima apa-apa kepada nombor yang kita bulatkan, iaitu nombor 3. Jadi nombor selepas kita bulatkan ini, di belakangnya kedua-dua ini automatik menjadi sifar. 2 menjadi sifar, 4 pun menjadi sifar sebab selepas kita bulatkan tu nombor di belakang dia tu termasuklah jiran, semuanya bertukar menjadi sifar. 3 kita tak tambah apa tadi? Kekal menjadi 3, 5 juga kekal sebagai 5. Jadi 5,342 dibundarkan kepada ratus terdekat menjadi 5,300. Untuk contoh yang terakhir, kita tengok bundarkan 2,695 kepada 1,000 terdekat. Okay, kita tulis dulu nombor 2,695. Tengok pada soalan, dia mengkehendakkan kita bundar kepada 1,000 terdekat. Okey, kamu tengok nombor yang diberi. Nombor apakah atau nilai apakah yang berada pada tempat 1,000? Okey, nilai yang berada pada tempat 1,000 adalah nombor 2. Jadi kita bulatkan nombor 2. Kemudian tengok jiran sebelah kanan nombor 2. Jiran sebelah kanan nombor 2 ialah nombor 6. Nombor 6 ini jiran kaya atau jiran miskin? Jiran miskin sifar 1, 2, 3 dan 4. Jiran kaya pula 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi nombor 6 berada di sini. Nombor 6 adalah jiran kaya. Jadi 6 perlu memberi 1 kepada 2. Okey, selepas kita memberi 1 kepada 2, nombor di belakang nombor 2 itu automatiknya menjadi sifar. Okey, 5 menjadi sifar, 9 pun akan menjadi sifar, 6 juga menjadi sifar, 2 tambah 1 menjadi 3. Jadi 2,695 dibundarkan kepada 1,000 terdekat menjadi 3,000. Okey, sekian dulu dari cikgu untuk kali ini. Cikgu harap kamu semua boleh faham, dan sekiranya kamu masih belum jelas, kamu boleh rujuk kepada buku teks muka surat 17 hingga 19. Dan selepas itu, siapkan latihan dalam buku aktiviti di muka surat 10 dan 11. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.